Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Nampak semangat tu. Kita akan belajar hari ini matematik tambahan tingkatan 5 KSSM. Topik dia bab 3 pengamiran. Hari ini cikgu akan fokus kepada dua subtopik, iaitu yang pertama ialah 3.1 pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan dan 3.2 ialah kamiran tak tentu. Bukan tak tentu hala, tak tentu saja, berhenti dekat tu. Okey nah. Okay, kita masuk kepada subtopik yang pertama iaitu 3.1. Okey, bila cikgu kata pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Okey. Sebenarnya bila kita lihat pembezaan sebelum ini kita berhadapan dengan garis lengkung. Okay, kemudian kita cari dy dx. Ni yang kita duk buat pembezaan ni lah. Kita kata kita cari dy dx tu. Okay, bila kita cari dy dx, kita sebenarnya buat pembezaan. Apa yang kita dapat bila kita cari dy dx? Kita dapat fungsi kecerunan. Okay, dapat fungsi kecerunan. Okay. Kita juga panggil dia apa? Nama lain dia banyak nama lah benda ni. Okay. Di samping dipanggil fungsi kecerunan, dia juga dipanggil kecerunan tangent. Okey, jadi bila kita buat dy dx, maknanya kita dapat fungsi kecerunan. Okey. Sekiranya kita diberi balik fungsi kecerunan, orang bagi kat kita dy dx, orang bagi kita kecerunan tangent, benda sama tu nah. Dia nak balik dapat persamaan garis lengkung tu. Nak buat macam mana? Maka di sana kita akan menggunakan proses yang kita panggil pengamiran. Bahasa Inggeris dia panggil integration. Pembezaan bahasa Inggeris dia panggil differentiation. Okey, so dapat fungsi kecerunan, bahasa Inggeris dia panggil apa? Gradient function. Okey. Proses dia berulang macam tu je, dia tukar pergi sini, aku pergi sana, macam tu lah. Macam kita punya bab satu fungsi songsang lah, lebih kurang macam tu lah kan. Konsep saja lah, konsep tu hampir sama lah, pembezaan dan pengamiran. Jadi pengamiran dia menggunakan simbol yang ni. Simbol ni ada something di sana, ada d, dx ke apa ke, dt ke, dv ke, ada di sana. Okey, itu dalam pengamiran. Okay, dia ada simbol kamiran. Simbol ini nama dia, ada nama juga, dia panggil nama ni. Nama dia long. Long pun jadi elok lah tu dia. Long S nama dia. S tu untuk sum. Okay, tu long S. Okay, S tu maknanya sum lah tu. Okay, jom kita lihat ni dulu. Contoh yang pertama. Okay, katakan kita diberi soalan begini. Diberi d per dx 5x kuasa 3, okay, tolak 2 sama dengan 15x kuasa 2 dan kita dikenaki mencari 8x kuasa 2. Nak bagi tahu kalau keluar soalan yang macam ni jawapan dah ada dah sikit, sebahagian jawapan tu dia dah bagi dalam soalan dah. Okey, tu istimewa ACMAC tu. Dalam soalan ada jawapan. Kadang-kadang dia bagi full, kadang-kadang dia bagi sebahagian. Dalam topik ini dia bagi sebahagian jawapan. Okey. Cuma kena pandai carilah. Cara nak mula. Okey, kita tengok cara kita nak mula jawab soalan ni. Jawapan. Macam mana kita nak mula jawab? Okey. Salin soalan tu. Dia kata cari 8x kuasa 2 dx, kita salin. Kamiran ni long S tu kan. Okey, long S. Okey, 8x kuasa 2 dx. Salin yang tu dulu. Bagi sikit ruang kosong sebelah kanan tu. Okey, letak sikit ruang kosong. Okey, yang ni. Oh, yang ni. 15x kuasa 2 ni kita masukkan. Okey, kita masukkan. Oh, lama masuk. Salin 15x kuasa 2 tu. Salin 15x kuasa 2 dx. Yang tu kita tambah. Dia bagi 15x kuasa 2, kita tambah simbol kamiran dan tambah dx di belakang. Okey. Sekarang apa yang kita kena buat? Kita nak kena cari satu nombor di sini. Ni kita nak kena cari satu nombor di sini. Apa nombor yang ada di sini? Nak letak nombor tu. Okey. Bagaimana kita boleh dapat nombor tu? Kita buat kiraan sikit yang mudah, iaitu 8 sama dengan satu nombor darab dengan 15. Apakah nombor darab dengan 15 kita dapat? 8. Apa nombor dia?
Nombor inilah nanti kita akan masuk di sini. Apakah nombor di darab 15 dapat 8? Yang ni paling senang lah. Hampa per 15. Sini atas ni jadi 8. Dah settle lah. Macam kita potong 15 dengan 15 tu. Bermakna nombor yang ada di sini ialah 8 per 15. Okay. Jadi selesai. Kemudian yang kamiran 15x02 dx tu kita nak buat apa? Tu jawapan sebelah tu. Yang 5x03 tolak 2 tu jawapan dia. Maka kita masuk di sana. 8 per dengan 15 buka kurungan square bracket yang ni nama dah square bracket, salin 5x3 tolak 2 tu kita salin masuk dalam tu 5x3 tolak 2 salin yang ni, kemudian kita darab dia ke dalam, darab nombor ni ke dalam. Okey, maka kita dapat 8 per 15 kita darab dengan 5x kuasa 3 tolak 8 per 15 kita darab dengan nombor 2 tadi. Yang ni kita boleh potong. 5 kali 1, 5 kali 3. Maknanya di sebelah kiri kita dapat apa? Kita dapat 8 per 3 di sini. Okey. Kemudian X kuasa 3 tolak 8 kali 2, 16 per 15. Habis. Ni jawapan kita. Ni kamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Jawapan kita sudah pun ada dalam soalan tu. D per dx di sana, di sini ialah jawapan. Dia dah bagi dah jawapan kat kita. Dia bagi sikit lah, kita kena modify lah. Orang dah bagi sikit lah. Okay. Kita kena tinggal modify sikit lah jawapan tu. Okay, nampak tu? Kita ambil jawapan ni. Nampak masuk? Okay. So selesai contoh 1. Cikgu akan bagi kamu banyak contoh dan nanti kita akan ada latihan. Okay. Contoh yang kedua. Okay, kita diberi D per dx. Fx tambah K sama dengan 4Gx. Dia minta kita cari apa? Kamirkan Gx per 3 dx. Salin soalan dulu. Okay. Kita salin jawapan dia. Bukan susah pun matematik tambahan ni. Okay. Kita salin simbol long S kita. Gx per 3 dx sama dengan bagi jarak sikit. Sebab apa bagi jarak? Nak letak nombor. Okay. Lepas tu kita tambah apa? Tambah simbol kamiran tadi. Long S. Salin balik. Salin balik yang mana? Salin balik yang ni. Masuk. Okay. Yang ni salin. Masuk. 4Gx tu. Masuk. 4Gx. Tambah apa lagi? Okay. Pandai. Tambah dx. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Nampak nombor sebelah kiri ada nombor apa? Nombor bukan nombor 3, nombor 1 per 3. Jadi sebelah kiri kita ada 1 per 3 sama dengan satu nombor kita darab dengan 4. Kita akan dapat 1 per 3. Apakah nombor tu? Jawapan dia 1 per 3 tu 4, buh 4 sana. So macam 4 dengan 4 kita potong. Maknanya 1 per 12. Maknanya kita darab macam tu. 1 per 12. Kita letak sini 1 per 12. Jadi 1 per 12 kalau kita darab dengan 4 kita akan dapat balik 1 per 3. Dapat nombor yang ada di sebelah kiri tanda sama. Okay. Kemudian kita buat apa? 1 per 12. Okay. Buka bracket. Tu square bracket. Lepas tu nak buat apa? Salin jawapan. Mana jawapan ni? Jawapan. Salin masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Salin. Masuk dalam ni. Okay. Fx tambah K. Masukkan Fx tambah K. Fx tambah K. Tutup balik. Lepas tu darab ke dalam nombor tu. Permudahkan je lah maknanya. Okay. Kita permudahkan. Maka kita dapat 1 per 12 Fx tambah 1 per 12 darab K. Jadi K per 12. K per 12. Habis. Bukan payah mana pun. Senang je. Okay. Effort kena ada sikit lah. Buat latihan. Okay. Kita teruskan. Kau seronok. Contoh 3. Oh cikgu. Tak pernah nampak pun. Sabar. Relax. Konsep sama. Apa dia? Salin soalan. Okay. Ni jawapan. Jangan takut tengok. Ya Allah cikgu ada E. Dah jumpa kan? E tu tahun lepas kan? Dalam indexed and logarithm. Indeks dan logaritma.
Kita dah jumpa dah I tu nombor Euler kan 2.71. Okey. Kita ada yang tu nombor tu. Kita dah jumpa dah I ni. Cuma kamiran I kita tak belajar dalam sukatan, kita tak ada. Tapi yang ini ialah proses di mana pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Kita tak buat kamiran dia, kita hanya menggunakan pengetahuan itu sahaja. Konsep songsangan itu saja kita guna. Salin balik soalan. Okey. 3/4 I kuasa 3x tolak 5 dx. Yang ni sama dengan apa? Bagi jarak sikit, ingat tadi? Bagi jarak sikit untuk letak nombor. Apa kita buat? Lama kita salin yang ni. Sama kan? Okey, sama, prinsip sama. Okey, salin balik je. Okey, salin balik. Okey. Salin balik yang ni, masuk. So kita salin balik 6 I 3x tolak 5 di salin balik. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak kena kira nombor dekat luar tu ya. Apa nombor tu? 3/4 sama dengan satu nombor darab dengan 6. Nak buat macam mana? 3/4 letak 3/4. Tu nak hapuskan 6, kita darab dengan 6. Hapuskan 6 tu, maknanya kita ada 3/24 ataupun 3 dengan 6 kita boleh potong dapat 1/2, jadi 4 kali 2 8. Maknanya ni di sini kita dapat 1/8 darab 6. Kita akan dapat balik 3/4. Jadi nombor 1/8 itulah yang kita masukkan. 1/8. Macam goreng kan? Alamak. Tu pun ramai yang tak mau nak ambil AdMath ni. 1, 2 ramai yang tak mau skor. Mereka tak mau skor. Bukan mereka tak boleh skor. Tak mau. 1/8. Okey. Yang ni nak buat apa? Salin balik soalan tu. Okey, ni jawapan. Orang dah bagi jawapan. Dia berkata ni jawapan. Ambil jawapan ni masuk. Masuk ke sini. Okey. Ambil jawapan dia masuk. Apa jawapan dia? 2 I kuasa 3x tolak 5 tambah 7, tutup balik. Lepas tu darab ke dalam. Okey, darab ke dalam. So kita dapat apa? Bila kita darab ke dalam? 1/8. Okey, darab dengan 2 I kuasa 3x tolak 5 tambah 1/8. Darab dengan apa? Darab dengan 7. Okey, lepas tu kita dapat apa ni? 2 dengan 8 boleh potong jadi 1/4 kan. So kita tulislah 1/4 I kuasa 3x tolak 5 tambah 1/8 darab 7. Jangan buat lawak. Dapat 7/8 lah kan. Alamak. Punya senang AdMath. Okey. Habiskah 3.1. Mari kita tengok lagi. Yang berikutnya iaitu kamiran tak tentu 3.2. Habis dah 3.1. Iaitu pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Okey. Habis. Kita nak masuk kamiran tak tentu di mana ia melibatkan penggunaan rumus A(x kuasa N). Okey, A(x kuasa N. Sebelum kita pergi pengiraan, cikgu cerita sikitlah A(x kuasa N ni. Kamiran. Okey. A(x kuasa N dx. Okey. Dia ada syarat. Nak guna rumus ini ada syarat. Apa syarat dia? Ada 2 syarat yang kita kena jaga. Ni syarat dia. Syarat yang pertama. Ni syarat ni Syarat. Okey. Syarat dia ada 2. Apa dia syarat yang pertama? Ialah X itu mestilah di atas. X di atas. Kita ada pecahan kan? Pecahan ada di bahagian atas ni A, B kan? A ni dipanggil pengangka. Dia di atas. B ini dipanggil penyebut. Dia di bawah. Oh, pasal tu cikgu guna A dengan B no. A atas, B bawah. Tu sebab dia. Jadi kita nak yang pengangka. A, X di atas tu maknanya dia nak X berada pada bahagian pengangka pecahan. Okay, bukan di bahagian penyebut pecahan. Bahagian penyebut kita guna masa bila? Guna dekat bab 1 fungsi form 4 tu. Okay, bila kita tanya fungsi tak tertakrif, kita pakai yang penyebut. Yang ni kita pakai yang pengangka. Jadi dua-dua ni ada kegunaan masing-masing. Apa syarat yang kedua cikgu? Syarat pertama faham dah. Syarat yang kedua ialah kita mesti ada X yang berkuasa. Power X ni. X berkuasa.
Okey, X ni berkuasa. X tu ada kuasa lah. X kuasa 2, X kuasa 3, X kuasa setengah, X kuasa negatif 1, X kuasa negatif 5. X tu ada nombor kuasa dia. Kita nak yang tu. Jadi kalau kita jumpa dalam bentuk umpamanya punca kuasa, kita tukar kepada kuasa. Punca kuasa 2 tukar pada kuasa setengah. Punca kuasa 3 tukar kepada kuasa 1/3. Itu maksud dia. So kita kena tukar dia supaya X itu mempunyai nombor kuasa dia. Mari kita tengok. Rumus dia. Rumus dia dulu. Okey, kamirkan AX kuasa N dx. AX kuasa N dx ni bila kita kamirkan, dia akan dapat macam mana? Dapat jawapan kan juga dia bagi tahu. Jawapan ada dekat soalan tu. Mana jawapan dah? Ni jawapan ni. Ya Allah, dia tak nampak juga. Ni jawapan. Sebahagian daripada jawapan. Okey. Ada dah dalam tu. Maknanya salin lah jawapan tu. Ya Allah, keluar besar sangat. Minta maaf. Okey, dapat AX kuasa N. Bagi besar sikit tu. AX kuasa N tu dah ada kan jawapan, nampak? Sebahagian jawapan dah ada. Kita kena olah sikit je jawapan tu. Olah sikit saja. Bukan susah pun. Nyantuk pun tak mahu. Apa nak kena olah? Alah, suruh tambah 1 pun tak boleh. Tambah 1. Okey. Lagi. Per apa? Per N tambah 1. Oh, nyantuk je buat. Ya, ada sikit lagi. Tambah C. C ni apa dia? C ni kalau garis lurus kita Y sama dengan MX tambah C. C di sana ialah pintasan Y. Okey. Pintasan Y di sini dipanggil pemalar kamiran. Tapi bila kita cari persamaan garis lengkung dalam aplikasi nanti, siri-siri yang berikutnya, kita akan jumpa lah pasal apa dia guna simbol C ni, dia merujuk kepada pintasan Y juga. Okay, sebab tu dia mengekalkan simbol C, cuma nama saja. Dalam geometri koordinat dia dipanggil pintasan Y. Di sini dia dipanggil pemalar kamiran. Nama saja berubah tapi dia masih berada pada fungsi yang sama. Okey, tu rumus kita. Yang kita nak jawab soalan tadi. Kan susah pun kan? Tu jawapan dah ada kan? Kan dah bagi tahu jawapan dah dalam soalan. Okey, iaitu kamirkan 5x kuasa 7 dx. Salinlah jawapan tu, iaitu jawapan dia ialah 5x kuasa 7. Salinlah sikit kan jawapan dia. Apa yang kita buat ni? Sikit je, iaitu kita tambah 1 bahagi 7 tambah 1 tambah C. Ini saja yang merah-merah ni ya. Tambahan yang kita nak kena buat yang tu saja. Okey. Jadi kita punya jawapan apa dia? 5x kuasa 8 per dengan 8 tambah C. Okey. Biasanya kita akan tulis macam ni. 5/8 X kuasa 8 tambah C. Weh, hampa jangan gatai pergi potong pula 8 dengan 8 tu. Sebab dia kira nak potong ya. Tak boleh potong tu. 8 kuasa dengan 8 bahagian penyebut tu tak boleh potong lah. Okey. So ini selesai. Jawapan kat sini. Okey. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Bukan susah pun kan? Kita tengok. Contoh yang kelima. Dia bagi macam ni. Ingat tadi syarat? Ada 2 syarat. Apa syarat yang pertama? X mesti berada di bahagian pengangka. X dekat atas. Sekarang X kita berada di bahagian penyebut. Jadi bila X berada di bahagian penyebut, kita nak kena bawa naik dia, naik atas. Okey, kita kena naikkan dia ke atas. Kamirkan. Okey. 4/5x kuasa 3 dx. Ingatlah, kita belum buat kamiran lagi. Oleh kerana kita hanya ubah bentuk sahaja, maka simbol kamiran ini jangan hilang. Pesan awal-awal ni, jangan hilang. Okey, naikkan saja. Ni X saja naik lah, nombor 5 tak naik lah. Yang ada kuasa tu X saja, kita naikkan dia. Kita dah belajar dalam indeks, bila kita ada 1/A kuasa N, apabila kita naikkan A ini ke atas, A kuasa N ni berada di bahagian penyebut, kita naikkan dia ke atas menjadi A kuasa negatif N. Dia dah jadi, ni per 1 lah. Tak nampak kan? Kita jarang tulis lah per 1 ni. Maka A kuasa N tu berada di bahagian pengangka tadi. Dia duduk atas dah. Tu kuasa saja berubah menjadi kuasa negatif. Maka nombor kekal 4/5 X kuasa negatif 3. Okey. Tukar bentuk baru lah. Jangan hilang pula simbol pengamiran tu. Hilang yang tu lagi. Hilang lah kau.
Okey, barulah kita buat pengamiran. Okey, macam mana kita nak buat pengamiran tu? Ingatlah, kuasa tadi kita tambah 1. Bahagi kita tambah juga 1. So, nombor kita letakkan dia 4/5. Kita biarkan nombor di sini 4/5. X kuasa negatif 3, kita buat apa? Kita tambah 1. Di bawah pun kita buat negatif 3, kita tambah 1. Jangan lupa tambah apa? Tambah C. Tambah C. Ni pengamiran ni ada 2 jenis. Pengamiran ada 2 jenis. Okey. Yang pertama dia panggil kamiran tak tentu. Hak yang kita duk buat ni lah. Okey, kamiran tak tentu. Bila kamiran tak tentu? Tadi ingat tadi cikgu sebut kamiran tak tentu hala. Tak tentu hala ni untuk orang gila kan? Gila tu dalam bahasa Inggeris ialah crazy. Pasal tu ada C nak anak ajak cara nak ingat. Jadi kalau kita menggunakan kamiran tak tentu ni, ni kamiran orang gila. Dia kena ada C. Nak ajaknya ni jangan lupa C ni. Okey. Satu lagi ialah kamiran tentu. Kamiran tentu dia tak ada C. Okey, yang ni tiada C. Jangan dibuat pandai-pandai pula lagi tambah C pula, tak ada. Kamiran tentu tak ada. Tapi kita akan belajar nanti. Siri yang berikutnya kita akan jumpa lagi insya-Allah. Okey, kita akan jumpa lah kamiran tentu ni yang ada banyak lagi kegunaan dia. Okey. So hari ni kita belajar kamiran tak tentu. Kita dekat sini hari ni. Dekat sini ada belajar yang ni, kamiran tak tentu. Tadi dah belajar songsangan. Kita masuk kamiran tak tentu. Okey. So kita sambung balik kitaan kita ni, kita permudahkan dia 4/5 dapat apa? X kuasa negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Bawah pun jadi negatif 2 tambah C. Tu 2 dengan 4 ni kita boleh potong. Potong 2 dengan 4 tu negatif tak potong lah. Tu lagi hilang kan tanda-tanda negatif pula. So jadi negatif 2/5 X kuasa negatif 2 tambah 1. Satu perkara yang menarik tentang matematik. Orang matematik ni dia cuba untuk menghilangkan benda-benda yang negatif. Nampak kuasa tu negatif, kita tak berkenan. Bila ada kuasa negatif, kita nak buat apa? Bila ada kuasa negatif, kita tukarkan dia jadi positif. Cikgu, macam mana? Buat turun lah. Tadi dah tunjuk lah. Buat turun. So kita dapat negatif 2/5 X kuasa 2 tambah C. Habis. Tu dah turun dah jadi kuasa positif lah. Cikgu negatif kat depan, negatif kat depan nak buat macam mana tak boleh hilang. Okay. Yang mana yang kita boleh hilangkan, kita akan cuba hilangkan tanda negatif tu. Tu. Contoh lah, contoh lain. Macam kita ada negatif. Okay. 3 tambah X. Oh, kita tak suka. Negatif ni ada kat depan, kita tak suka. Kita akan tukar macam mana? Kita akan tukar jadi X tolak 3. Kita tulis macam tu. Kita akan cuba menghilangkan simbol-simbol negatif seberapa mungkin yang boleh. Kita akan cuba hilangkan dia. Okay, so ini jawapan. Kita pergi lagi. Okay, cikgu bagi banyak contoh dekat kamu dengan pelbagai gaya. Yang ni, apa dia ni pula? Oh, dia duduk bawah. Okay, lagi. Cikgu, X tak ada kuasa. Ingat 2 syarat tadi? Dia mesti berada di atas dan X itu mesti berkuasa. Ada power. Okay, so kita nak buat apa? Kamirkan 2/3 punca X dx. Kita tukar dulu, bagi X tu ada kuasa dulu. Okey, ingat simbol masih ada, tak hilang lagi. 3 per pula, dia buah 3 dah. 2/3 X kuasa. Kalau punca macam ni dapat X kuasa 1/2 weh, bukan X kuasa 2. Okey, kalau macam ni dapat apa? X kuasa 1/3. Kalau macam ni dapat apa? X kuasa 1/n. Okay. Jadi kita ada di sana punca kuasa 2 saja. Oh, punca kuasa 2. Tu 3 tu besar nah, bukan kecil nah. Dia bukan tulis macam ni nah. 2/punca 3 kecil. 3 kecil tu X kuasa 1/3. Tu 3 yang ada dalam soalan tu cukup besar. Sama besar dengan nombor kat atas tu. Okay. Maka itu 3 darab, bukan punca kuasa 3. Jadi kenal pasti simbol ni baik-baik. Jangan buat silap simbol. Okay. 3 kuasa X kuasa apa? Kuasa setengah. 3X kuasa setengah di X.
Ingat, kita belum buat kamiran. Maka di X itu masih ada. Kamiran simbol long S masih ada. Lagi-lagi, baru syarat yang kedua tadi ada kuasa. Syarat yang pertama apa dah? X ada di atas. Oh, kena bawa naik dia naik atas. Bawa naik. Kita belum buat kamiran. So, di sini buat 2/3. Naikkan dia jadi negatif 1/2 di X. Okay. Lepas tu macam tadi tambah 1 bahagi. Okay, so kita dapat di sini apa? 2/3 letak kat luar. Tak ada kaitan. Kita tengok X saja. X kuasa negatif 1/2 tambah 1 dibahagi negatif 1/2 tambah 1. Bawah ni ada pecahan lah. Okay, tambah apa? Tambah C. Okay, baru ICU. Tak ada C, mana boleh nampak. Lepas tu kita selesaikan yang pecahan tu. Maka kita dapat 2/3 X kuasa lah. Negatif setengah tambah 1 jadi setengah lah. Bawah dapat setengah juga. Lepas tu cikgu pening. Dia tengok rumah flat ni dia pening bertingkat-tingkat. Ini maknanya X kuasa setengah dibahagi 1/2. Ingat lagi kita sekolah rendah dulu. Bila kita ada bahagi, kita buat apa? Kita tukar jadi darab kan? Tukar jadi darab. 1/2 kita buat apa? Kita terbalikkan cikgu. Tu dia terbalikkan. Ingat lori. Tu dia. So, lepas tu darab lah. Darab atas, bawah darab bawah. So, sebenarnya kita dapat 2X kuasa setengah. Okay. So, kita tukar di sana. Kita dapat di sana 2/3. Kita darab dengan 2X kuasa 1/2. Okay. Per 1 tu kan. Tambah C. Okay. Tu 2 darab 2 dapat 4/3. X kuasa 1/2 tambah C. Kita boleh tinggal jawapan macam ni. Tapi biasa untuk kuasa setengah. Untuk kuasa setengah sahaja. Biasanya kita akan tukarlah 4/3 set X tambah C. Kalau tak tukar pun tak ada masalah lah. Okay, melainkan memang soalan dia kata tukar bagi ada bentuk set tu. Okay, baru kena tukar dia bentuk set lah. Tapi biasanya kita akan tukar lah untuk kuasa setengah lah. Kuasa lain-lain kita kekalkan kuasa dia. Okay. Kita teruskan. Macam panjang tak? Tak panjang. Tak panjang lah. Tapi tulis hak yang ni nak buat apa? Yang ni kita kira dalam kepala. Tu dia, kena congok. Yang ni kena congok. Main kepala lah. Kira dalam kepala. Maknanya kita kena congok. Itu penting tu. Okay. Yang kita buat selalu dongok. Tak tahu nak buat apa. Okay. Kita kena congok. Cepat sikit. Latihlah otak. Duk guna kalkulator lah. Setengah tambah 1. Negatif setengah tambah 1 pun kalkulator juga. 1 tolak 1 pun kalkulator. Dia apa buat lawak. Nombor 7. Cari kamiran. Ya Allah, panjang sangat cikgu. Biasalah kan. Yang ni dipanggil apa? Panggil polinomial. Poli maknanya banyak. Nomial tu sebutan lah. Okay, so banyak sebutan kan apa pun. Okay. Bila kita nak buat kamiran, kita buat satu-satu. Okay. Kamir keluar merah pula dah. Okay. Tukar hitam. Kamirkan ke 2 tambah 3X kuasa 4 tolak 7/X kuasa 5 di X. Okay. Pertama tengok ada tak X yang ada di bawah. Oh ada. Kita buat naik di atas. Okay. Kita buat naik ke atas. Yang ni jadi kamirkan. Okay. 2 tambah 3X kuasa 4 tolak 7X kuasa. Kuasa berapa? Pandai. Bagus ya kepala otak hang ni. Negatif 5. Bukan 5 lagi. Dah buat naik atas dah. Dia jadi negatif. Okay. Lepas tu kita kamir setiap satunya saja. Kamirkan 2 dapat apa ni? Kalau kita kamirkan 2. Kamirkan 2. Cikgu kata dia mesti ada X dan X tu mesti ada kuasa. Ni nak kamir 2 macam mana cikgu? X pun tak ada. Ada. Siapa kata tak ada? Cikgu tunjuk. Bagi keluar X. Hampa tengok baik-baik. Kita boleh tulis 2 sebagai 2 darab 1. Setuju? Mesti setuju lah. Takkan tak tahu kot 2 sama dengan 2 darab 1.
Satu ini cikgu boleh tulis dia lagi sebagai 2 darab dengan 1 ialah X kuasa sifar. Setuju? Ingatlah balik indeks A kuasa sifar sama dengan 1. Tu dah ada X, dah ada kuasa dah. Sekarang kita dah boleh lah buat kamiran dia dapat 2X kuasa sifar tambah 1 bahagi sifar tambah 1. Jadi dapat apa? Dapat 2X kuasa 1 per 1. Dapat apa? Dapat 2X. Okey. Maknanya kalau kita kamirkan 2 dx dapat 2x tambah je dulu. Kamir nombor dapat huruf tu. Macam kita kamir nombor 3 dx dapat apa? Dapat 3x. Kamir nombor 1 per 5 dx dapat apa? Dapat 1 per 5 macam tambah x. Macam tambah x. Tapi cikgu dah tunjuk kiraan tu sebenarnya datang dari mana. Pasal apa wujudnya x tu. Okay. So cikgu dah tunjuk yang tu. Padahal balik Jadi dah tahulah kalau nombor ni kita tambah saja x. Untuk nombor 2 ni bila kita kamirkan dia maka kita dapat 2x. Okey, kemudian kita kamirkan yang ni. Ingat lagi kira dalam kepala. 3x kuasa 4 tambah 1 jadi 5, bawah pun ada 5. Atas kuasa dengan bawah mesti sama. 3x kuasa 5 per 5. Dalam kepala sekarang 3x kuasa 5 per 5 tolak 7x, tolak 5 tambah 1 tolak 4, bawah pun mesti ada tolak 4. So 7x kuasa tolak 4, bawah ni pun mesti ada tolak 4 lagi tambah C. Kira dalam kepala. Okey. Lagi yang ujung tu saja kita kena permudahkan. So kita dapat sini 2x tambah yang ni biasa kita tulis 3 per 5 x kuasa 5. Ini bentuk polinomial dia tulis macam tu. Dia nombor dia tulis dekat depan. Biasanya macam tu lah. Dia tak tulis lah nombor per 5 tu, dia tak tulis di bawah x. Dia letak di tepi sebagai perkali x kuasa 5. Negatif darab negatif dapat positif 7 per 4 x kuasa negatif 4 tambah C. Tak cantik x kuasa negatif 4. Tak cantik. Tukar. 2x tambah 3 per 5 x kuasa 5 tambah bawah jadi apa? 4x kuasa 4 cikgu. Pandai. Selesai Okay. Tak susah mana pun. Nampak macam panjang tadi kan? Macam rumit tengok cikgu. Tak ada apa pun. Kita buat satu demi satu je kan. Kita kamirkan yang ni, kita kamirkan yang ni pula. Nampak? Satu-satu kita buat. Kamirkan 2, kamirkan 3x kuasa 4, kamirkan 7x kuasa negatif 5. Kita buat satu-satu. Okay. Seterusnya. Ulang balik. 3.1 kita buat apa? Kamiran. Okay. Sebagai songsangan kepada pembezaan. 3.1. 3.2 bahagian yang pertama ialah menggunakan rumus, iaitu kita kamirkan A(x kuasa N). A(x kuasa N). Okey, kita sambung lagi. Okey, iaitu kita buat apa tu? Kamiran tak tentu juga tetapi untuk AX tambah B kuasa N. AX tambah B kuasa N. Okey, yang ni dia ada dua teknik. Satu pakai rumus, satu dia panggil kaedah penggantian. Okey, mari kita tengok dulu. Cikgu ajak dua-dua, jangan takut. Cikgu lagi ajak satu rugi cikgu. Cikgu ajak dua-dua kaedah. Tengok baik-baik. Kaedah yang pertama. Kaedah pertama, kita menggunakan kaedah penggantian. Jadi kita nak buat macam mana? Apa yang ada dalam kurungan tersebut, 2x tolak 3 kuasa 6 ni, kita jadikan dia sebagai U. Cikgu, tak mau guna huruf lain ke? Duk guna U. No, because I like you. Because I love you, so I guna U lah. You nak guna huruf lain silakan lah, tak ada masalah. So cikgu kata, U ini adalah sama dengan 2x tolak 3. Okay, lepas tu nak buat apa? Bezakan. Ingat lagi beza? Bezakan. Du per dx dapat apa? Bezakan 2x dapat 2. Bezakan negatif 3 dapat sifar. Jadi tak payah tulis lah. Tambah sifar. 2 tambah sifar. Tak payah tulis lah. Okay. Lepas tu nak buat apa? Jadikan dx sebagai perkara rumus. Maknanya du sama dengan pindah ni. Okey, dapat 2d
X. Pindah pula 2 ni. So kita dapat du per 2 sama dengan dx. Ataupun dx sama dengan du per 2. Ni sekarang ni dx ni dipanggil perkara rumus. Bahasa Inggeris apa cikgu? Bahasa Inggeris dia panggil subject of the formula. Okay. Bahasa Inggeris dia panggil subject of the formula. Okay. Selesai yang tu. Kita teruskan. Okay, kita teruskan. Kita gantikan kamiran itu dengan U sekarang ni. Kita gantikan Okey, so kita ada sekarang ni kamiran 2x tolak 3 kuasa 6 dx adalah sama dengan kamiran, ingat 2x tolak 3 tu kita dah ganti dengan u kuasa 6 lah. Dx tadi apa dia? Dx ialah du per 2 kan. So darab ni, titik ni darab du per 2. Du per 2. 2 tu pindah pergi sebelah lah. Letak kat luar tu. Okay, so 2 tu letak kat luar, 1 per 2. Tinggal kamiran u kuasa 6 di u saja. So dapat apa? 1 per 2. U kuasa 6 di u. Macam kita kamiran yang tadi lah kan. Ax kuasa n tu. Dapat apa? Dapat u kuasa 7 per 7 lah kan. Lagi tambah c. Dapat yang tu lah. Tu 2 dengan 7 boleh darab lah kan. 2 darab 7, 14. So dapat 1 per 14 u kuasa 7 tambah c. Belum habis lagi u tu kena tukar balik. Jadi 2x tolak 3. So kita tukar balik. Bila kita tukar balik kita dapat apa? Buh garis tengah-tengah ni. Okay. Bila kita tukar balik, maka kita dapat jawapannya ialah 1 per 14. U kita ialah 2x tolak 3 kuasa 7 tambah dengan C. Itu jawapan. Okey. Ada soalan nak tanya ke apa ke? Ada soalan kalau nak tanya? Okey, selesai yang tu. Okey, selesai lah tu. Okey, boleh faham kot. Itu kaedah yang pertama. Iaitu kaedah penggantian. Okay, tengok langkah. Langkah yang pertama, cikgu buat apa tadi cikgu? Okey, langkah pertama cikgu gantikan langkah pertama. Okey. Langkah pertama. Okey, dah dapat yang tu. Langkah pertama dah dapat dah dx dalam sebutan du tu. Cikgu gantikan pula dalam kamiran dia. Kemudian barulah kita kamirkan langkah ketiga. Jangan lupa tukar balik langkah keempat. Okey, satu-satu. Satu-satu. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Tu kaedah penggantian. Sekejap lagi ada lagi latihan bawah tu, sekejap lagi kita cuba tengok guna kaedah penggantian juga. Okey. Okey, rumus. Kaedah yang kedua menggunakan rumus. Kaedah yang kedua guna rumus. Apa rumusnya? Rumusnya ialah bila kita kamirkan ax tambah b kuasa n dx, tu jawapan dah ada dah. Dapat ax tambah b kuasa n lah. Sebahagian jawapan, bukan dapat yang tu. Sabar Ustaz. Okey, baru sebahagian jawapan. Yang kita nak kena buat apa? Tambah 1 bahagi n tambah 1. Cikgu macam tadi ya? Macam ax kuasa n? Ya, hampir sama ya. Maknanya kalau kamu dah boleh buat kamiran ax kuasa n, yang ni patutnya tak ada masalah. Hanya tambah sikit je. Tambah sikit lagi je. Apa dia nak kena tambah? Okey, iaitu yang a ni. A ni apa dia? Perkali x. Ingat tu perkali x tu. Kita turunkan dia ke bawah ni. Okay, so letak A kat sana. Perkali X tu turun. Alamak. Okay, tu ingat tu. Tu rumus. Kaedah yang kedua. Menggunakan rumus. N tambah 1. Bahagi bawah dia masih N tambah 1 seperti kamiran AX kuasa N. Perbezaan sikit saja iaitu perkali X kena turun. Yang tadi tak payah turun perkali dia. Yang ni kena turun perkali. Beza dia kat situ saja. Okay.
Dan hanya untuk AX tambah B. AX kuasa 2 tambah B tak boleh nak guna rumus ni. Tak boleh. Yang tu luar sukatan kita. Okay, kalau kamu buka di SKP, kamu baca untuk kamiran linear sahaja AX tambah B ni. Jangan ada AX kuasa 2 pula. Tak boleh. Okay. Jangan buat silap. Jadi menggunakan kaedah yang kedua ni pula. Kaedah kedua menggunakan rumus. Maka kamiran yang kita nak kira tadi iaitu 2x tolak 3 kuasa 6 dx. Kita kira terus dapat 2x tolak 3. 6 tambah 1 jadi 7. Bawah dia pun 6 tambah 1 jadi 7. Perkali ni turun 2. Tambah C. Okay. 2 kali 7, 14. So kita dapat 1/14. 2x tolak 3 kuasa 7 tambah C. Jawapan sama tak? Cuba tengok jawapan. Sama tak jawapan ni? Okey, dengan jawapan kita kira tadi. Okey. Sama kan? Tu, jawapan sama je. Jadi guna rumus atau guna kaedah penggantian. Cikgu guna rumus pendek tu. Buat apa belajar kaedah penggantian? Oi, sabar Ustaz Cik. Kaedah penggantian ni dia lebih umum. Kaedah penggantian dia lebih umum. Dan bila kamu masuk ke universiti, kamu akan banyak menggunakan kaedah penggantian. Okey. Jadi kena ingatlah kaedah tu. Satu. Yang kedua, kita bimbang dalam soalan, trend soalan, dia suka tanya, dia bagi kaedah sekali. Okey, selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Kamu guna penghapusan, dapat kosong markah. Okey. Siapa yang pandai pula dia pergi guna metrik pun dapat kosong markah sebab orang kata guna kaedah penggantian. Sama macam ni. Dia kata kamirkan dengan menggunakan kaedah penggantian. Kamu pakai rumus. Habis kosong markah. Nampak? Jadi kena tahu kedua-dua kaedah ni. Kalau ada 3, kena tahu 3 kaedah. Okey. Yang ni kena tahu 2 kaedah. Ada bab-bab di mana dia ada 3 kaedah. Okey. Maka kena tahu. Contohnya macam kaedah mencari punca-punca persamaan kuadratik. Dia ada 3 kaedah tu. Kena tahu 3. Pemfaktoran kena tahu, rumus kena tahu, kemudian menggunakan bentuk vertex ataupun menggunakan penyebutkan kuasa 2 tu, bentuk vertex penyebutkan kuasa 2 tu serupa lah kan. Kena tahu, 3 tu kena tahu. Okey, begitu juga menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, kaedah graf, kaedah jadual, kaedah garis nombor. 3 kaedah ada 3, maka 3 kaedah perlu dikuasai. Okey? Nasihat, bukan marah. Okey, jadi kalau ada banyak kaedah, kuasai kesemuanya. Lagi, contoh 9. Okey, contoh 9. Okey, contoh 9. Kita mula tadi pukul berapa? Kita dah habis dah ni. Okey. Kita dah nak habis dah ni. Habis contoh ni insya-Allah kita tamatlah kelas kita kan. Tengok baik-baik sekali lagi nah. Tengok baik-baik nah. Cikgu tunjuk kaedah apa? Kaedah penggantian. Macam mana kita buat kaedah penggantian? Kaedah penggantian kita kena pakai apa? Ambil yang dalam kurungan tu. Iaitu kita kata U sama dengan 5 tolak 7X. Maka du per dx sama dengan negatif 7. Jadi du sama dengan negatif 7 dx. Maka dx sama dengan du bahagi negatif 7. Gantikan dalam ni. 4 di sini dapat u kuasa 2. Dx ialah du per negatif 7. Okey, ni darab. Maknanya kita dapat nombor kita. Okey, ialah negatif 4/7. Kamirkan 1/u kuasa 2 du. Naikkan dia ke atas, dapat negatif 4/7 u kuasa negatif 2 du. Okey. Lepas tu u kuasa negatif 2 tambah 1 jadi 1 kan. Dapat negatif 4/7. Okey. U kuasa negatif 1 dibahagi dengan negatif 1. Okey, tambah C. Okey, permudahkan negatif darab negatif positif. So kita dapat 4/7 u kuasa negatif 1. Turunkan balik dapat 4/7 u kuasa 1 tambah C. Tukarkan balik u kita tu. Dapat apa? 4/7
U kita apa tadi? U kita ialah 5 tolak 7X. So, 5 tolak 7X. Okay, tambah C. Habis ya? Okay, menggunakan rumus. Rumus kira terus lah. Apa lagi kan? Kamirkan. Kita buat ni. 4, 5 tolak 7X kuasa negatif 2DX. Okay, so kita dapat apa? Okay. Dapat apa? Tolak 2 tambah 1, so dapat 4, 5 tolak 7X kuasa negatif 1 dibahagikan dengan negatif 1. Turunkan perkali X saja, negatif 7. So, negatif darab negatif jadi positif. Maka kita dapat 4/7. Kemudian turunkan 5 tolak 7X kuasa negatif 1 tu, dapat 5 tolak 7X. Okey, jangan lupa tambah C. Okey, jawapan sama. Okey, menggunakan kaedah penggantian dan menggunakan kaedah rumus. Okey. Ada apa-apa nak tanya kepada cikgu, nanti kamu boleh tanya dekat cikgu. Cikgu ada dekat Telegram. Okey, kamu cari ya Cikgu Haris kat Telegram tu, kamu boleh jumpa cikgu. Okey. So, kita berhenti di sini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa dalam siri yang berikutnya. Okey, siri yang berikutnya iaitu melibatkan kamiran tak tentu pula. Ni melibatkan kamiran tentu Yang ini kita belajar kamiran tak tentu. So, cikgu doakan kepada kamu semua, semoga semuanya berjaya memahami apa yang diajar hari ini. Boleh ingat, boleh guna nak jawab dalam periksa SPM, boleh guna kat universiti, nanti masa kerja boleh guna lagi. Jadi ilmu ni menjadi manfaat kepada kamu. Okey. Dan sentiasa jaga jarak sosial, sentiasa pakai mask, jaga kesihatan diri, keluarga, jiran-jiran. Okey. Semualah tolong jaga bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.